Selamat pagi dokter. Pada hari ini kunjungan kita yang bulan 3 akan membentangkan tentang kerja khusus bekasan tua. Nah, inilah hari bulan kita. Semula saya ingin menjelaskan tentang tafsiran nilai tajam yaitu TPP. Menurut Muhammad Nasuha Nawawi dan Muhammad Hanafi Muhammad Yasin 2023, penafsiran nilai tajam yaitu PPT merupakan penafsiran yang berterusan dalam sisi pengajaran dan pembelajaran. Yaitu PPT bagi mendapatkan maklumat tentang pengembangan, kemajuan, kebolehan, dan juga pencapaian murid. PPT berlaku secara komedik dan juga submedik dan juga sebagai pembelajaran untuk pembelajaran dan juga tentang pembelajaran. Cara pelaksanaan penafsiran nilai tajam bagi murid berkebutuhan pendidikan khas ialah yang ini dahulu daripada peraturan pendidikan khas 2013 81C yang ini. Dalam peraturan tersebut, guru boleh membuat penyesuaian kepada kaidah atau teknik PPT, masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti, susunan aktiviti dan juga bahan bantu mengajar. Tapi yang penyesuaian ini dia belum mengikut keperluan MPPK serta mengikut kurikulum pendidikan khas. Dengan ini kita boleh membuat penafsiran yang lebih relevan dan juga yang ikut kemampuan dan keperluan MPPK kita. Seterusnya ialah menggunakan instrumen penafsiran yang sesuai dengan keperluan MPPK seperti pemerhatian, rekod enetok, skala semak dan juga skala kata. Menurut Muhammad Hashimi Abdul Makta ITL 2020, instrumen Hasnu mengambil kira kepakaian ketidakupayaan MPPK seperti masalah kelihatan, pendengaran serta masalah pembelajaran dan memberi ruang untuk menunjukkan kemajuan dan kebolehan mereka. Inilah contoh skala SMA, skala kata dan juga. Seterusnya ialah isu hak asasi manusia OKU. Hak asasi manusia yaitu OKU, dia adalah dari Akta Orang Kurang Upaya yaitu Akta OKU 2008 yang mengiktirafkan hak-hak OKU supaya menikmati faedah pendidikan, pengangkutan awam, pekerjaan dan juga penjagaan kesehatan. Menurut dasar OKU yang telah menjadi satu asas kesamaan hak dan juga peluang kepada OKU bagi pengetahuan penuh dalam masyarakat kita. Isu yang tentang hak asasi manusia OKU dia adalah golongan OKU dia masih lagi berhadapan dengan perspektif negatif dan juga diskriminasi oleh masyarakat, sekaligus dinafikan layanan sama rata yang disebabkan oleh ketidakupayaan mereka. Modern sosial ketidakupayaan menggunakan pendekatan hak asasi manusia dilihat lebih sesuai untuk menganalisis keperluan dan juga hak asasi OKU sejak bagi menggantikan modern perubatan. Yang terdapat 3 prinsip utama pendekatan hak asasi manusia, yaitu marwah, kesamaan, dan juga inklusif. Penting dilaksanakan karena mampu mengurangkan perspektif negatif dan juga diskriminasi pada masyarakat terhadap golongan OKU. Yang pertama ialah marwah. Terdapat 4 keadaan OKU memainkan peranan untuk mempertahankan marwah mereka. Yang pertama ialah menghormati integriti fisikal OKU yang berbeza antara satu dengan yang lain. Yang kedua ialah individu hendaklah dilayang mengikut tren personality mereka, yang bagi MPPK ialah mereka kena memberikan layanan dan juga sokongan yang alat bantuan mengikut peluang mereka. Bagi yang MPPK yang masalah kesehatan boleh memberikan bantuan seperti alat mata dan juga yang lain. Seterusnya ialah membenarkan setiap OKU membuat keputusan. Yang keempat ialah diberikan layanan sewajarnya oleh anggota masyarakat. Walau Mahkamah Agung masih muncul pandangan negatif terhadap MPPK yang mencantumkan
keyakinan mereka, pencapaian akademik mereka, keupayaan serta kemampuan menyelesaikan diri dengan masyarakat, dan juga ketidakupayaan penglihatan, kedengaran serta masalah pembelajaran. Yang kedua ialah kesamaan. Konsep kesamaan menurut kamus Oxford termasuk kesamaan dari segi hak, status, kelebihan dan juga lain-lain, termasuk dari segi bangsa, sosial, sexuality, peluang dan juga undang-undang. Tapi dalam kesamaan ini dia bukan semua konsep hak asasi manusia relevan dengan MBBK. Dan sebagai contohnya, konsep keadilan secara formal seperti MBBK yang menghadapi masalah penglihatan dan juga pendengaran mempunyai tahap politik yang sama dengan murid biasa, dan mereka dan MBBK tersebut menerima kurikulum yang sama dengan arus utama. Keadaan ini menjadi konsep kesamaan secara formal tidak sesuai dan adil bagi MBBK. Sebab walaupun mereka mempunyai politik yang sama rata dengan murid arus utama, tapi adilan bagi mereka untuk menerima message adalah kurang daripada murid biasa, serta mereka menghadapi masalah daripada penglihatan atau pendengaran. Dan maklumat yang boleh mereka terima adalah hak. Yang ketiga ialah inklusif. Inklusif secara umumnya sebagai setiap insan mempunyai kelayakan sebagai ahli penuh kegunaan manusia. Konsep inklusif menekankan setiap manusia mempunyai peranan dan juga tanggung jawab tanpa mengambil kira keadaan atau kekurangan. Walau bagaimanapun, masih muncul cabaran berbentuk persekitaran seperti bangunan kemudahan awam yang tidak sesuai untuk digunakan oleh MBBK, dan juga kekurangan bantuan dan alat sokongan yang merupakan tanggung jawab masyarakat secara bersama untuk membantu MBBK menikmati kemudahan yang disediakan kepada murid arus tenganan. Yang seterusnya adalah cabaran kesetaraan dan juga penerimaan masyarakat terhadap MBBK. Terdapat kekeliruan dalam kalangan orang awam dan juga ahli akademik untuk memberikan definisi yang tepat terhadap MBBK yang menghadapi masalah penglihatan, pendengaran dan juga masalah pembelajaran. Sesetengah pihak menggunakan perkataan orang kelainan upaya, golongan istimewa, mereka yang kurang bernasib baik atau keperluan khas mewakili MBBK. Yang ketidakpahaman tersebut yang mengenai isu-isu tentang tertentu atau kekurangan pengetahuan mengenai pengalaman hidup MBBK, dia boleh menjadi satu penghalang untuk masyarakat menerima dan juga memahami MBBK. Kesannya yang rakan supaya MBBK yaitu karena arus murid arus tenana atau yang lain, mereka mungkin akan merasa tidak selesa atau takut untuk melibatkan diri dalam dialog atau interaksi dengan MBBK. Yang akan menyebabkan MBBK, mereka akan menghadapi masalah kekurangan kemahiran sosial dan juga komunikasi, dan menyebabkan mereka susah untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat dan juga tempat kerja pada masa depan. Seterusnya, kekurangan akses kepada sumber pendidikan dan maklumat yang berkaitan dengan isu-isu tertentu, dia boleh menghalang kesetaraan dan juga pemahaman masyarakat terhadap mereka. Hal ini berlaku demikian karena masyarakat kita masih kurang serta untuk membangunkan kesetaraan komoditi dan juga ahli masyarakat terhadap MBBK dan memberikan bantuan kepada mereka dan dari sokongan atau alat bantu. Kesannya sokongan dan bantuan daripada pihak kerajaan dan juga kerajaan akan semakin kurang karena dia diambil berat oleh pihak masyarakat, dan apa yang boleh diterima sokongan dan juga alat bantu, dan kesannya sokongan yang boleh diterima oleh MBBK mereka akan semakin kurang karena mereka tiada diambil berat oleh ahli masyarakat. Oke, seterusnya kita masuk kepada isu yang kedua, yaitu isu kekurangan guru pakar perikanan Indonesia. Oke, pertama sekali saya terangkan pasal definisi pakar dulu, yang mana pakar ini mengikut Kamus Dewan edisi yang keempat. Pakar itu didefinisikan sebagai seseorang yang ahli atau orang yang pandai sekali serta mahir dalam sesuatu ilmu atau bidang. Itu adalah maksud pakar. Jadi
guru pakar di sini adalah konteks Pendikanas. Guru pakar Pendikanas merujuk kepada guru yang dia mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang mendalam dalam bidang Pendikanas. Yang mana mereka guru-guru Pendikanas yang pakar ini biasanya mempunyai latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan yang khusus atau latihan lanjutan dalam bidang-bidang Pendikanas. Maksudnya dalam bidang Pendikanas ini seperti master, dorang sudah sama lebih jauh lah PhD macam doktor kan. Oke, isu kekurangan guru pakar ini yang pertama sekali telah terlihat yang mana dalam berita saya petik dari berita Al-Wani tahun 2003 yang mana negara kita menghadapi kekurangan sebanyak 20.000 tenaga guru pakar. Jadi di sini bermaksud Malaysia ini pada tahun lepas saja tahun 2023 Malaysia sudah mengetahui yang Malaysia ini mengalami kekurangan guru-guru pakar. Jadi kekurangan tenaga pakar di setengah kawasan. Jadi masuk poin kedua ini kita dapat lihat kekurangan tenaga guru pakar Pendikanas di setengah kawasan, yang mana terdapat lebih banyak permintaan daripada penawaran. Permintaan lebih penawaran untuk guru-guru pakar yang mana menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi mereka dan ketidakmampuan menyediakan sokongan yang mencukupi kepada semua pelajar yang memerlukan. Yang mana di sini graduasi ataupun guru-guru Pendikanas yang mengambil kos Pendikanas ini dia kurang gitu. Dia kurang banding permintaannya. Jadi di sini berlaku kekurangan guru-guru pakar Pendikanas, terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman dokter. Di kawasan-kawasan luar bandar yang mana mereka memerlukan guru-guru Pendikanas yang mahir. Jadi apabila permintaan ini melebihi penawaran, lagi banyak permintaan daripada guru-guru yang ditawarkan. Jadi sekolah-sekolah ini terpaksa memberikan tugas yang banyak kepada seseorang guru Pendikanas tersebut. Mereka terpaksa jadi guru yang membuat banyak kerjalah. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi guru-guru Pendikanas di setiap sekolah ini sekarang sudah tanggung. Lepas itu guru pakar ini juga mungkin menghadapi cabaran dalam memperbaharui pengetahuan dan kemahiran mereka melalui program pembangunan profesional yang terhad atau terhad kepada kawasan tertentu. Ini pula kita lihat yang mana program-program ataupun bengkel-bengkel serta kursus yang dilaksanakan untuk meningkatkan pembangunan profesional guru-guru pakar Pendikanas ini tidak banyak dilakukan. Jadi guru-guru pakar yang berada di luar bandar mungkin tidak dapat mengikuti ataupun menghadapi kesukaran lah untuk mengikuti bengkel-bengkel yang dilaksanakan oleh pihak kementerian ataupun kursus-kursus yang diadakan. Mungkin mereka yang tinggal di luar bandar sukar untuk pergi ke bandar. Jadinya ini juga salah satu isu yang mana menyebabkan Malaysia ini mengalami kekurangan guru-guru pakar. Terusnya pula saya petik dari urusan tadi tahun 2011 yang mana Cikgu Doni Jin ini dia menyatakan bahawa pendidik pelajar kelas Pendikanas bukan sahaja memerlukan kesabaran, tetapi perlu pendekatan kreatif dan kritis dalam pembelajaran kerana setiap pelajar Pendikanas di dalam sesebuah kelas memerlukan kaedah pengajaran tersendiri. Ini juga salah satu isu yang mana menyebabkan kekurangan guru pakar sebab masyarakat ataupun kita ni tahu yang mana guru Pendikanas ni merupakan guru yang istimewa. Kita ni guru-guru yang istimewa yang mana kita memerlukan kaedah pengajaran tersendiri, kita perlu merancang RPS sendiri, kita perlu menyesuaikanlah dengan pelajar-pelajar yang IPK kita. Okey, seterusnya yang mana terdapat seramai hanya 16,074 orang guru Pendikanas dapat ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Pendikanas SKPK atau program pendidikan integrasi PKI bagi mendidik murid-murid masalah pendengaran demi melaksanakan proses pengajaran dan pelajaran dengan lancar. Ini tahun 2020 ya dokter. Dia itu terdapat sampai 16,000 orang sahaja untuk guru Pendikanas yang ditawarkan. Tapi kita perhatikan pada tahun 2023 tadi yang beritahuan itu sudah seperti itu, yang mana guru-guru pakar ini kita kekurangan seramai 20,000 lagi pada tahun lepas. Jadi bermaksud walaupun pada 2020 ini ada 16,000 orang guru telah pun ditempatkan di sekolah-sekolah Pendikanas ini, tapi kita masih lagi mengalami kekurangan guru-guru pakar di Malaysia. Ini adalah isu yang boleh saya katakan salah satu isu-isu yang penting juga lah dalam Pendikanas. Okey, kita tengok ni ada video ni dari Sarawak.
Ini belanjawan 2024 yang mana kita lihat berita di detik yang mana kerajaan dia harus dia peruntukkan tangani kekurangan guru. Ini tahun 2023 dokter. Saya ambil yang berita awal tahun 2023 itu daripada sini yang mana dia menyatakan poin pentingnya kekurangan tenaga guru pakar ini jadi sangat dipandang serius di negara kita. Itulah kenapa pada belanjawan 2024 ini kerajaan memfokuskan dorang ada meletakkan budget untuk menangani isu kekurangan guru pakar. Jadi itulah saya ambil isu ini kenapa dia salah satu isu yang penting juga lah yang saya cakap tadi untuk kita dalam bidang pendidikan. Oke, seterusnya saya akan masuk kepada cabaran-cabaran yang dihadapi. Oke, cabaran yang pertama tuh dia dalam kekurangan guru pakar ini, kenapa kekurangan guru pakar ini berlaku? Salah satu sebabnya ialah kelayakan akademik dan perkembangan profesionalisme guru di kanas ini dia satu kelayakan yang memerlukan satu kelayakan yang lain daripada guru-guru perdana. Oke, berdasarkan surat keliling perkhidmatan Kementerian Pendidikan bilangan 1 tahun 2001, yang mana guru-guru pendidikan nas ialah guru-guru yang mengajar sepenuh masa di sekolah, sekolah khas dan kelas-kelas pencantuman di sekolah biasa sekolah-sekolah biasa di bawah Jabatan Pendidikan Negeri. Yang mana kementerian juga telah mengambil keputusan bahwa tafsiran sijil khas yang diberikan kepada guru pendidikan nas adalah seperti berikut. Kita dapat melihat dokter, yang mana kelayakan akademik untuk kembangan profesionalisme guru pendidikan nas ini dia menanggupi kriteria yang banyak. Antara kriterianya ialah pegawai perkhidmatan pendidikan yang memiliki sama ada ijazah kedoktoran, sarjana muda atau diploma dari universiti dalam dan luar negara dalam bidang pendidikan nas. Nah, itu salah satu requirement ataupun keperluan yang sangat-sangat ditekankan untuk memastikan guru tersebut mempunyai profesionalisme tinggi dalam pendidikan nas. Lepas itu kita lihat dalam yang kedua yang mana pegawai perkhidmatan pendidikan memiliki diploma perguruan Indonesia melalui program latihan para perkhidmatan pendidikan nas. Lepas itu yang simpulan ketiga, pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah mengikuti latihan dalam perkhidmatan 1 tahun dalam bidang pendidikan khas, masalah penglihatan, masalah pendengaran dan masalah pembelajaran anjuran bagian pendidikan guru. Lepas itu requirement yang keempat, pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah mengikuti kursus dalam perkhidmatan 6 bulan dalam bidang pendidikan khas, masalah penglihatan, masalah pendengaran dan masalah pembelajaran anjuran bagian pendidikan guru. Yang mana dia ada 1 tahun, dia ada 6 bulan. Requirement ini cukup meningkatkan guru-guru untuk apply menjadi guru pakar pendidikan khas. Lepas itu kita lihat yang kelima, di mana pegawai perkhidmatan keperluan yang kelima, pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah mengikuti kursus dalam perkhidmatan khusus dalam cuti 8 minggu dalam bidang pendidikan khas. Lepas itu requirement yang keenam yaitu F, pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah mengikuti kursus dalam perkhidmatan jangka pendek program peningkatan profesionalisme latihan prasyarat guru pendidikan khas, anjuran bagian pendidikan guru juga. Lepas itu pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah mengikuti kursus pendidikan khas 12 jam, anjuran jabatan pendidikan khas dan jabatan pendidikan negeri. Dan yang terakhir sekali adalah pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah mengikuti mana-mana kursus peningkatan pendidikan khas, anjuran jabatan pendidikan khas pendidikan negeri. Jadi dapat kita lihat dokter, cabaran yang dihadapi menjadi seorang guru pendidikan ini kita dapat lihat requirement ataupun keperluan ini sangatlah berlainan daripada guru-guru alus perdana. Jadi ini salah satu cabaran yang dihadapi untuk mendapatkan mencukupkan tenaga guru pakar pendidikan nas di Malaysia. Lepas itu kita dapat lihat menurut Siti Fatimah dan Mustafa 2018 ini mendapati terdapat guru alus perdana yang mengajar dalam kelas PPI yang tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman asas berkaitan pendidikan nas serta kaedah pengendalian MBPK. Ini juga salah satu isu yang mana disebabkan kekurangan tenaga guru pakar pendidikan nas ini, guru-guru harus pernah terpaksa ditarik masuk ke dalam pendidikan nas secara ditarik masuk lah untuk membantu guru-guru pendidikan nas dalam bidang pendidikan nas ini di suatu sekolah. Dan dapat kita lihat pasti macam Siti Fatimah dan Mustafa tahun 2018 ini mendapati guru alus perdana ini yang mengajar di kelas pendidikan nas ini, orang tidak mempunyai pengetahuan yang seperti mana keperluan yang tadi, yang requirement yang tadi yang saya sebutkan itu orang tidak ada, orang tidak tahu cara mengendalikan PPK. Mungkin orang boleh kendalikan, tapi orang akan kendalikan seperti pelajar-pelajar di alus perdana. Orang tidak tahu cara yang spesifik ataupun cara yang betul untuk mengendalikan PPK.
dalam Maya Kalian Po 2015 seperti yang dipetik juga oleh Siti Fatimah dan Mustafa 2018 ini, beliau menyatakan juga kebanyakan guru yang terlibat dalam pendidikan nas ini bimbang karena mereka kekurangan pengetahuan dan latihan tentang pendidikan nas. Ini macam saya kata tadi dokter yang awal tadi, yang mana isu ini guru-guru ni sukar untuk mendapatkan sukar untuk menyertai bengkel ataupun latihan-latihan yang khusus dalam pendidikan nas. Jadi mereka berasa risau dan bimbang. Jadi di sini juga menyebabkan kelayakan akademik dan perkembangan profesionalisme ini tidak dapat dicapai untuk seseorang guru itu menjadi guru pakar pendidikan nas. Oke, yang mana ini dibuktikan dapatan kajian Hasil tahun 2010 ini, di mana guru tidak menerima latihan yang komprehensif untuk mengenali. Di sini kita lihat guru tidak menerima latihan yang komprehensif untuk mengenali ciri-ciri murid pendidikan nas seperti ciri autism. Lepas itu orang tidak tahu menaksir mengajar menggunakan strategi yang berkesan. Orang tidak menjalani latihan secara langsung dengan pelajar-pelajar yang mengalami autism dan bekerja sama dengan profesional lain serta ibu bapa dalam pengajar formal pendidikan nas mereka. Seperti yang kita tahu, guru pendidikan nas ini bukan sahaja mengajar di kelas dan balik rumah, tapi kita sebagai guru pendidikan nas ini kena menjadi seorang guru yang mengetahui ciri-ciri MVPK kita. Kita dapat bekerja sama dengan ibu bapa mereka, kita tahu cara untuk menaksir dan mengajar mereka. Jadi inilah kenapa kelayakan cabaran yang dihadapi oleh guru-guru ini untuk menjadi guru pakar pendidikan nas ini. Inilah kelayakan akademik dan perkembangan profesionalisme yang sukar. Oke, saya masuk kepada cabaran yang kedua, yang mana sokongan dan kemudahan untuk pendidikan nas ini yang semakin yang sukarlah. Yang mana saya petik pada Abdul Hamid Dola 2017 ini, dalam berkata proses PDP murid pendidikan nas tidak boleh disandarkan kepada guru semata-mata, sebaliknya memerlukan sokongan berterusan daripada semua pihak termasuk ibu bapa, masyarakat dan juga kerajaan. Oke, lepas itu guru pendidikan nas juga dia memainkan peranan yang penting sebagai ejen pemangkin bukan sahaja kepada kejayaan pelajar itu sendiri, bahkan juga kepada keberkesanan dan kejayaan sesebuah program pendidikan nas. Jadi yang mana untuk menangani isu-isu guru-guru tenaga pakar guru ini, mereka memerlukan sokongan dan kemudahan yang diperlukan daripada semua pihak, termasuk bantuan daripada ibu bapa, masyarakat dan juga kerajaan. Yang mana yang memainkan peranan yang paling penting sekali ialah kerajaan. Yang mana kerajaan ini perlu mengambil kira setiap aspek yang penting dalam menjadikan seorang guru tersebut guru pakar pendidikan nas. Maka contohnya kerajaan boleh buat macam bengkel, macam latihan pendidikan nas semua. Lepas tu kita dapati juga menurut Syariano binti Sa'dun Zubi 2019, yang mana pelajar inklusif ini didapati mampu menguasai sesuatu kemahiran dengan lebih baik. Sekiranya hikmat guru damping yang tepat digunakan bagi membantu mereka semasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di kelas perdana. Ini yang mana kita lihat maaf itu kelas pendidikan nas. Yang mana kita lihat sini pelajar inklusif ini bila dalam masa kelas perdana, bila ada guru yang betul ataupun guru yang pakar nih, orang mampu membimbing pelajar tersebut untuk sehaluan dapat selaras dengan murid-murid di kelas perdana. Mereka boleh mengikuti kelas perdana tersebut, dia boleh belajar di dalam kelas perdana tersebut. Ini membuktikan yang mana guru pakar ini sangatlah penting bagi melahirkan seseorang MPK yang mampu untuk berdaya saing juga dengan kelas-kelas pelajar-pelajar harus perdana. Oke. Ironinya, guru-guru pendidikan nas ini kurang mendapat sokongan dari aspek moral dan material juga, yang mana senario ini dibuktikan melalui kajian yang dijalankan di beberapa sekolah yang mengamalkan kelas pemulihan dan juga kelas bermasalah pembelajaran, yang mana hasil ini ditemui pada tahun 2006 oleh kajian Najib dan Senisa. Yang dorang mendapati bahwa pembahagian tugas. Yang pertama ini pembagian tugas, yang mana guru bilik darjah biasa tidak memberi kerjasama kepada pengajaran pemulihan dan murid-murid berpendidikan nas yang diletakkan dalam kelas inklusif. Lepas itu penyelarasan pengajaran, yang mana tiada penyelarasan pengajaran antara kandungan kurikulum kelas biasa dengan kelas pemulihan, yang mana kesannya kepada MPK ini dia akan menjejaskan proses pembelajaran bermakna MPK tersebut.
Lepas tu yang ketiga ialah beban tugas, yang mana guru pendidikan nas, yang seperti saya cakap tadi, yang mana guru pendidikan nas banyak diberikan tugas-tugas seperti tugas kurikulum dan lain-lain kerana dia dianggap mempunyai banyak kerja. Walhal kita tahu guru pendidikan nas ni seorang guru yang sibuk. Mereka perlu merancang PDP sendiri, perlu bekerjasama dengan ibu bapa, perlu bersoal jawab dengan ibu bapa, perlu mengenali ciri-ciri guru murid tersebut. Lepas tu poin yang keempat, yang mana infrastruktur dan kelengkapan, yang mana keadaan kelas pelajar pendidikan nas ni tidak selesa dan kondusif, di samping keperluan asas yang tidak mencukupi. Yang mana ini banyak berlaku di sekolah-sekolah pendidikan nas luar bandar lah. Kita dapat lihat kelas mereka mungkin kurang selesa, orang pun tidak selesa untuk belajar. Lepas tu keperluan asas orang pun kurang. Jadi ini salah satu poin yang penting juga, yang mana sokongan dan kemudahan ini kurang untuk MBK serta guru-guru tenaga pakar itu sendiri. Yang mana bila kita lihat daripada poin-poin dokter, guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut, orang suka untuk menjadi seorang guru yang menguasai bidang mereka karena mengalami masalah-masalah seperti ini. Kita dapat lihat poin kelima juga, ada guru yang hubungannya dengan guru besar dalam program pendidikan nas itu, yang mana guru besar sendiri, GP sendiri, kurang mendapat pendedahan mengenai program pemulihan atau kelas pendidikan nas, yang mana sesetengah pengetua dan guru besar tidak menerima secara positif penempatan pelajar berkeperluan khas di sekolah mereka kerana dorang ni takut akan menjadikan prestasi sekolah dalam pemeriksaan dan menyusahkan pihak sekolah. Ini juga salah satu poin yang mana cabaran yang dihadapi oleh guru pakar pendidikan nas ni untuk mereka sukar orang mau menjalani proses PDP, sukar untuk mereka bagi kesedaran kepada sekolah itu, yang mana GP sendiri ataupun pengetua sendiri tidak mau menerima pelajar-pelajar MPK ini. Jadi ini salah satu cabaran yang dihadapi. Lepas itu hubungan dengan ibu bapa, yang mana ada segelintir ibu bapa yang mempunyai anak istimewa ini dalam kurang menunjukkan minat dalam pembelajaran anak-anak istimewa ini. Jadi ada segelintir ibu bapa, tidak semua, segelintir saja, yang mana ada ibu bapanya mereka akan mungkin merasa malu, mungkin tidak mau memberikan pendidikan sebab mereka tahu anak mereka ni anak yang istimewa. Jadi orang cakap tidak perlulah untuk kita bagi dia pendidikan sebab dia pun bukannya boleh belajar. Mungkin ada setengah ibu bapa yang berpendapat begitu, tapi tidak semualah. Jadi ini juga salah satu cabaran untuk guru itu sendiri memberikan pengajaran dan pelajaran kepada seseorang yang IPK. So ibu bapa sendiri tidak mau bekerja sama dengan guru tersebut. Jadi berbalik dengan semua data, yang mana isu yang sampai ke tadi, OKU semua tu cabaran-cabaran yang dihadapi, masuk kepada guru pakar, cabaran-cabaran seperti kelayakan semua tu, sokongan yang kurang. Dapat kita rumuskan di sini, kita tahu pendidikan nas ini adalah aspek penting dalam memastikan keadilan pendidikan dan memenuhi hak asasi manusia bagi murid berkeperluan pendidikan nas. Yang mana walaupun terdapat cabaran-cabaran yang saya bentangkan tadi dengan Zuhair, cabaran yang dihadapi, lepas itu dengan usaha bersama dari masyarakat, pentadbir, guru dan pihak kepentingan lain, kita mungkin dapat memenuhi potensi murid ABK itu sendiri dan diperkenalkan kepada dan disokong melalui sistem pendidikan yang inklusif dan menyeluruh. Ini yang mana bila masyarakat, negara, semua isu-isu dan cabaran tadi dapat diatasi, kita dapat melahirkan satu persekitaran pendidikan khas yang baik dan sangat kondusif untuk negara kita. Jadi walaupun ABK ini pelajar-pelajar yang istimewa ataupun kurang berkemampuan, mereka boleh menjadi aset-aset yang bagus juga kepada negara pada masa hadapan. Jadi itu saya daripada kumpulan kami dokter. Sekian, terima kasih. Ya, thank you so much atas pembukaan. Saya nak tanya tujuan. Apa sebenarnya isu? Satu orang kena buat berapa isu? Satu isu satu soal. Cuba tengok balik soalan tugasan. Tugasan dalam GC berapa tu? Satu orang buat berapa isu? Kita tengok di GC. GC dia punya tugasan itu kata apa? 20 tugasan 20 tahun. Ahli kumpulan adalah 2 atau 3 orang saja. Setiap kumpulan hanya mengambil jumlah masa. Pastikan setiap ahli kumpulan telah membentang sekurang-kurangnya 2 isu dan cabaran tentang serat. Betul tak?
Itu maksud di situ. Dua isu dan sabaran. Jadi saya buat satu isu, satu sabaran. Oke, coba baca ayat 2. Pastikan setiap ahli kumpulan. Ahli kumpulan makan 2 ahli kumpulan kan setiap Ya, saudara dua jadi 4 isu. Sepatutnya Isu sabaran. isu dua, cabaran. Oh, satu orang buat dua isu, satu orang buat dua sabaran. No, saya 2 isu, 2 cabaran, kamu 2 isu, 2 cabaran. Ya. Saya pun tahu. Betul? Oke, tidak apa. Ya mungkin silap paham itu soalan kan, silap tafsirkan, tidak apa. Saya nampak di situ coba kamu buatkan isu tentang OKU kan, Ya. isu hak asasi OKU. Dalam itu ada banyak kamu uraikan apa sebenarnya isu itu. Coba ceritakan 2 sebab yang dicerita situ isu hak asasi Rusia gitu kan. Ya. Tapi kita sekarang akan berkait dengan sekolah, berkait dengan sekolah. Kalau kata kemudahan di luar sekolah di masyarakat itu lain cerita, itu tidak berkaitan dengan kerja soalan. Okay. Nampak macam buat satu kan, tapi dalam tu kamu mulai banyak. Cuba kamu rumuskan dia dalam 2 isu. Setiap isu mesti ada cabarannya. Coba. Yang isu yang pertama dia adalah daripada isu maram PPK. Yang cabaran yang dihadapi ialah menghadapi PPK mereka menghadapi pandangan negatif daripada ahli masyarakat dan yang mencangkumi jantina mereka, yang juga pencapaian akademik mereka, keupayaan serta kemampuan menyesuaikan diri mereka dalam masyarakat dan juga tempat kerja pada masa depan, dan ketidakupayaan pelihatan mereka, kedengaran dan juga masalah pembelajaran mereka. Jadi apa kaitan marwah ini berkaitan dengan pentaksiran PDP di sekolah? Mereka menghadapi mereka dipandang rendah dan mereka mungkin akan tak dipikir kita, mereka mungkin akan rasa kurang yakin terhadap diri sendiri dan juga mungkin akan rasa malu untuk bersosial dengan orang lain, untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi melalui PDP kita telah memberikan peluang kepada murid kita untuk melibatkan aktiviti dalam khidmat sokongan masyarakat yang seperti membuat lawatan di luar kawasan sekolah atau membuat lawatan ke rumah anak yatim dan juga lain-lain, dan memberikan peluang kepada mereka untuk melatihkan kemajuan sosial dan komunikasi dengan orang luar, dan bukan sahaja dalam kalangan sekolah kita saja, yang dengan guru dan juga murid MPK yang lain saja. Mereka boleh mendekatkan diri dengan masyarakat sebenar yang kebanyakan ialah orang yang biasa. Coba itu yang pertama lah kan, isu apa? Isu marwah Marwah apa? MPK. MDG itu sendiri. Marwahnya kan berkaitan dengan jantina. Yang jantina mungkin yang sebab yang mungkin mereka mempunyai masalah politik, jadi yang mungkin yang bagi MPK yang berjantina perempuan mereka mungkin akan dikacau oleh orang. Sekarang isu berkaitan dengan pentaksiran. Pentaksiran maksudnya apakah isu yang timbul dia fokus di sekolah, jadi tidak fokus kepada masyarakat di luar sekolah, di dalam sekolah. Bagi yang jantina, yang bagi single child, yang murid MPK single child yang jantina lagi, mereka mungkin akan suka yang itu yang sepakat kuang homo, mereka mungkin suka untuk mendekati dengan murid perempuan, jadi mereka akan menggabungkan mereka dalam proses PDP untuk belajar dan juga bukan dulu untuk membuat penafsiran seperti yang dalam menggunakan pemerhatian, yang apabila guru mereka harus membuat penafsiran pemerhatian terhadap murid yang menghadapi masalah tersebut, yang akan menggabungkan murid yang lain yang membuat kerja semasa proses PDP. Kalau begitu bukan isu hak asasi manusia lah, isu marwah lah. Letak isu marwah. Yang huraian itu ini panjang lebar ini kena kaitkan di sekolah lah, yang macam tadi penerangan bentangan ini. Okey, isu kedua apa? Kesamaan. Macam mana kaitkan dengan di sekolah punya Yang berkaitan dengan itu?
MBK masalah penglihatan dan juga pendengaran. Sebab mereka menerima DSKP yang sama, menerima DSKP yang sama dengan itu murid arus utara. Walaupun mereka walaupun melalui itu konsep kesamaan secara umum mereka mempunyai politik yang sama dengan murid arus utara, tetapi aliran saliran bagi mereka untuk menerima maklumat atau ilmu pertama adalah Tuhan berbanding dengan murid yang biasa. Jadi sebenarnya mereka kita harus diberikan DSKP yang sama dengan murid arus utara dan mereka harus diberikan DSKP dan juga kurikulum yang berlainan dengan mereka supaya mereka boleh menerima kesamaan untuk dalam aspek peluang belajar dan juga yang kesaingan dengan murid. Dan sebenarnya mereka tidak harus dikategorikan dalam kesaingan dengan murid arus utara. Sebab yang ini kurang adil terhadap mereka. Jadi kesamaan ini dari segi kesamaan dari segi pemeriksaan kesamaan dari segi layanan kesamaan dari segi apa yang berkaitan dengan pentaksiran. Kurikulum dan juga DSKP yang bagi pentaksiran yang mungkin dalam pentaksiran kita membuat secara semak kepada murid yang murid arus utara dan juga murid yang bermasalah penglihatan dan juga pendengaran. Ya, Maksudnya kesamaan kurikulum lah. Mereka menjadi satu isu. Ya, sebab Why? Yang memberikan satu isu bagi yang mereka tidak menerima layanan yang sama dengan murid arus utara. Sebab mereka menghadapi ketidakupayaan dari segi pendengaran dan juga penglihatan. Ada artikel yang menyokong kamu punya cakap tadi yang bilang orang ada kelainan tidak boleh dengar, tidak boleh lihat itu adakah sokongan begitu? Kemudian ada ada kan? Terus juga kalau isu hak asasi manusia itu tukarkan kepada isu kesamaan apa? Cuma sampai satu isu kesamaan apa? Isu kesamarataan pendidikan, peluang pendidikan. Kesamaan pendidikan. Isu kesamarataan penerimaan. Penerimaan apa? Pendidikan. Bagi MBK yang masalah penglihatan dan pendengaran. Kesamaan. Tak nampak isu. Mesti spesifikkan mereka ni ada kekurangan tapi masih itu kurikulum yang sama begitu ayat. Apa isunya? Isu kesamarataan dari pelaksanaan DSKP dan pelaksanaan PDP kata MBK penglihatan masalah penglihatan dan pendengaran. Tidak nampak lagi ya. Maksudnya di situ tadi adalah salah satu isu tadi kamu sudah ceritakan marwah kan? Marwah itu mendekatkan dengan saya lah apa marwah di sekolah berlaku gitu kan? Perbezaan apa tu aktiviti yang dibicarakan bersesuaikan dengan kalau ada jantina tadi masukkan marwah itu kalau kesamaan itu maksudnya walaupun mereka menghadapi ketidakupayaan tetapi masih diberikan kurikulum yang sama seperti murid harus berada. So, maksudnya di situ mungkin di situ adalah dalam kesamaan itu kurikulum yang disebutkan tadi macam tidak menampakkan dia adalah isu, tidak menampak dia adalah isu. Kalau pernyataan ayat itu tukar sedikit mungkin menjadi satu isu lah. Ya. Oke, satu lagi mana lagi yang tadi? Ya, Marwah asasi dengan satu lagi. inklusif. Boleh tak dijadikan sebagai satu isu? Apa yang mau ditonjolkan dalam inklusif ini? Yang tentang isu ketidaksamaan isu tidak menerima isu kata bagi MBK mereka kita menerima layanan yang sebenar yang tentang yang dari cabaran bentuk sekitar seperti penggunaan awal yang tidak sesuai dengan MBK Ini kesekitaran penggunaan awam kan?
luar sekolah kan. Sebab di sekolah itu kita nak kaitkan pentaksiran. Apakah isunya inklusif itu yang menjejas kepada pentaksiran? Begitu maksud saya. Okay, inklusif itu macam murid yang dimasukkan dalam PPI itu inklusif kan. So apakah dia punya kaitan program ini dengan pentaksiran yang dijalankan, yang dihadapi? Macam tu. Yang bagi yang inklusif yang mereka yang ini inklusif yang berkaitan dengan program MPI, yaitu program pendidikan inklusif, yaitu program MPI yang mempunyai tahap penguasaan yang oke. Mereka masuk dalam lulus mana? So mereka mungkin menghadapi masalah kebutuhan yang tidak dapat memenuhi yang keluar mereka yang melalui ketauhaian seperti yang bagi murid yang menghadapi masalah pendengaran mereka tiada guru yang mahir dalam itu bahasa isyarat sesuatu mereka yang jadi menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk mengikuti PDK yang disampaikan oleh guru asuh dan akan menjejaskan akademik mereka. Maksudnya kurang lah. Tapi kalau PPI, kalau dia adalah masalah ketidakmampuan pendengaran kan, yang pakai hearing aid kah, apakah guru ketika boleh masuk bersama-sama dengan dia menjatuhkan aku yang guru arus perdana itu mengajar, boleh. Yang ini saya menghubungkannya dengan yang kami punya saluran, yaitu kekurangan hak guru yang jadi dalam situasi ini adalah guru ketika khas tidak cukup mencukupi. Okay, kalau begitu ada 3 benda lah isu itulah kan. Satu maruah, kedua kesamaan, ketiga inklusif. Yang tadi ada orang yang cakap lisan itu. So apakah cabaran untuk setiap satu? Contohlah maruah. Maruah itu kamu cari fokus kepada yang mana satu. Maruah ini besar, tak cukup itu. Mana satu yang kamu fokuskan dalam bilik belajar itu? Kalau di situ terdapat tempat kadang KU menggunakan maruah mereka menghormati fizikal. Ini umum. Yang kita mahu itu adalah berkaitan dengan pentaksiran. Apa cabarannya? Cabaran di situ saya nampak ada cabaran kesedaran penerimaan masyarakat kan. Kalau masyarakat itu dia di luar belajar di luar sekolah. Sekarang kita dekatkan di sekolah. Apa yang berlaku di sekolah? Soalan itu apa tentang isu dan cabaran untuk pentaksiran di sekolah, di murid sekolah rendah, di sekolah lah tu. So ini lebih umum kepada yang di luar. Betul tak? Ya. Yang bagi yang maruah, cabarannya ialah sekolah ialah cabaran dia kesedaran dan pemahaman masyarakat terhadap mereka. Ini masyarakat, persepsi masyarakat kan. ya. Sekarang kita fokus kepada pentaksiran. Apakah isu cabaran PDP ke pentaksiran? PDP mesti berkaitan dengan pentaksiran yang berlaku di sekolah apa juga. Yang cabarannya ialah pelibatan ibu bapa MPK tentang kesepakatan akademik mereka yang murid kayak ibu bapa murid MPK mereka rasa malu dan juga beberapa mereka yang susah untuk menerima upaya MPK, jadi mereka pun biasa saja anak mereka dan tidak mengambil berat kata kesepakatan akademik dan memberikan dan mengirakan seluruh tanggung jawab kata guru pendidikan khas dan kesannya yang MPK mereka susah untuk mencapai tahap pencapaian akademik yang
sebenarnya yang dapat yang mereka tak buat, yang itu potensi mereka. Sebab dalam mereka, ya sebab itu mereka tidak melibatkan diri dalam pendidikan anak mereka dan hanya mengharapkan guru saja. Jadi pas waktu sekolah yang anak mereka tidak akan diberikan pendidikan daripada ibu bapa mereka. Apa nama Amin itu sama. Kamu punya isu adalah isu tentang kekurangan guru pakar kan? Bila bersama guru pakar, kita nelingkan lah guru pakar ini kurang ilmu, jadi dia akan mengganggu mereka melakukan pentaksiran dalam belajar, kan? Ini semua okey. Cuma satu isu ke dua isu tu? Salah. Boleh kamu kembangkan satu lagi isu susulan daripada kekurangan guru pakar itu? Pasal tema yang belakang itu kamu punya cabaran kan? Aku ada sebut sokongan dan kemudahan merayakan akademik dan Mungkin kelayakan akademik itu juga jadi doktor boleh jadi isu juga. ya, betul Sebab coba huraikan. So kelayakan akademik dan dengan profesionalisme ini dia satu requirement yang sangat sukar untuk guru-guru biasa apply untuk jadi guru pendidikan asli, sebab yang mana bila jadi guru pendidikan asli, bila kita berada dalam kelas, pentaksiran dan yang kita lakukan dalam kelas itu berbeza dengan guru-guru darus perdana. Kita perlu merancang, macam saya tadi, merancang RPS sendiri, kita perlu rancang RPI, bekerjasama dengan ibu bapa. Jadi isu ini, kelayakan ini Adakah guru sama dengan kekurangan guru pakar itu? ya kurang Sama. sebab Sama tak lah. sebab guru pakar ini kan dia memerlukan kelayakan akademik yang berbeza. Macam saya cakap dalam surat pengiriman itu dia Ada satu isu lah. Ah. Isu kedua cuma cari di mana yang ada di sini. Kedua. Tadi kata kelayakan ke akademik dan perkembangan itu rumah kalah kan yang diuraikan. Okey, satu sudah. Satu lagi Kemudahan kan. Kemudahan yang kurang. kemudahan yang mana satu? Sokongan dan kemudahan yang Sokongan yang kekurangan sokongan dan kemudahan yang mana slide ya? lagi tu. Belakang. Slide belakang. Sokongan dan kemudahan ini. Ya. Okey, coba macam mana? Apa isu dia? Isu dia apa nama isu? Isu kekurangan sokongan dan kemudahan yang diberikan kepada kekurangan sokongan dan kemudahan yang diberikan dalam bidang pendidikan khas. Kekurangan apa? Kekurangan sokongan dan kemudahan infrastruktur yang diberikan kepada pendidikan khas. Apa kaitan dengan pentaksiran tadi? Yang mana dalam pentaksiran pendidikan khas ini guru kita mengetahui yang mana salah satu aspek untuk MBPK ini menerima pembelajaran yang bermakna ialah satu kawasan ataupun persekitaran yang kondusif. Jadi bila kesokongan ataupun kemudahan infrastruktur yang tidak mencukupi diberikan, macam kelas yang tidak selesa, apa lagi? Kemudahan yang tidak selesa lah, macam kelas, kekurangan guru-guru, yang guru-guru apa tu, ibu bapa pun kurang terlibat dengan pendidikan mereka. Jadi ini adalah sokongan dari ibu bapa sendiri itu yang kurang dan kemudian infrastruktur yang kurang ini. Jadi pentaksiran dalam pendidikan ini, pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan dalam kelas ini menjadi sangat sukar untuk guru-guru itu sendiri membimbing MBPK ini untuk mencapai tahap prestasi mereka yang sebenar. Jadi ini adalah satu isu juga dokter yang boleh kita ambil. So challenging-nya apa? Cabaran. Cabarannya dalam ini cabaran-cabarannya seperti guru itu sendiri perlu menghadapi beban yang banyak, dan dorang ini terpaksa menjadi guru yang serba boleh lah. Terpaksa sebab kenapa dorang perlu menjadi seorang guru, dorang perlu jadi ibu bapa juga kepada murid MBPK itu sendiri, dorang perlu menjadi orang yang mampu untuk membimbing MBPK itu menjadi seorang MBPK yang mampu menjadi MBPK yang cemerlang pada masa depan. Jadi guru-guru ini sendiri menghadapi beban-beban yang berat dan bagian tugas yang banyak lah untuk dorang. Itu cabaran-cabarannya. So maknanya ada isu tu cuma telah dirocakkan dalam satu benda tu, macam dua tu dia ada isu OKU kan, hak asasi tu kan, tapi dia rocak banyak. Tu kena lebih jelas nyatakan apa isu tadi itu. Amin tu sama, ada isunya, cuma isu tu Termasuk dalam cabaran. macam itu. So
penyataan isu itu kurang jelas. Baik. Oke, thank you. Selamat Terima kasih dokter. Okay, next.